Terima kasih Datuk Pengerusi membenarkan saya menyertai perbahasan maksud B46 atas penambahan 23 juta yang dikehendaki menampung penyelenggaraan peralatan latihan serta bangunan 28 buah institut latihan Jabatan Tenaga Manusia. Seperti mana yang telah dimaklumkan, saya tidak halangan, malah saya bersetuju kalau peruntukan itu dipertambahkan atas demi untuk melahirkan pekerja yang mahir dan bersaing kemahiran serta tidak bergantungan kepada pekerja asing, malah bermotivasi dan akan memastikan bahawa ianya dapat dicetuskan sebagai negara yang berindustri. Seperti mana yang diketahui, cuma saya ingin memohon supaya kementerian memaklumkan dalam dewan ini sejak bila Institut Latihan Tenaga Manusia ini diwujudkan dan berapa banyakkah keseluruhan dalam negara ini supaya dapat menghasilkan rakyat yang berkemahiran serta berkebolehan dalam bersaing dengan negara-negara lain. Keduanya, seperti mana yang saya maklum, kurang ada promosi yang meluas daripada kementerian dalam pembentukan untuk rakyat mengetahui tentang adanya Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ini dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Yang saya nampak ialah kebanyakan daripada promosi yang dibuat oleh kementerian ialah jom kerja. Tetapi yang jelas kebanyakan daripada rakyat yang telah lepasan sekolah SPM contohnya ataupun SRP tidak ada terkesan daripada pengetahuan latihan jabatan yang di bawah Kementerian Sumber Manusia ini. Dan yang ketiganya, saya agak terkeliru dengan beberapa penerimaan aduan yang dibuat oleh anak-anak muda yang setelah mereka mendapat pengetahuan ataupun belajar daripada Institut Latihan Jabatan Tenaga Nasional ini, kebanyakan syarikat-syarikat besar tidak menerima atau tidak mengiktiraf sijil mereka ataupun memandang sepi. Jadi saya memikirkan bahawa sesuatu tindakan yang drastik yang perlu diambil oleh kementerian supaya syarikat-syarikat besar ini boleh bukan sahaja menghormati tetapi memberi peluang kepada anak-anak muda ini yang telah lepasan daripada Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ini dapat diberikan peluang untuk mereka menghasilkan kebolehan mereka. Seperti mana yang saya lihat, kebanyakan anak muda yang berkebolehan yang tidak ada pendidikan. Sebab dua perkara yang akan berlaku selepas mereka lepasan persekolahan. Satu ialah mereka yang akan menuju kepada kerjaya yang bersikap profesional ataupun melanjutkan pelajaran mereka yang mana yang terkandas di peringkat SPM contohnya, hala tuju mereka yang didapati bahawa selepas itu tidak ada satu promosi ataupun satu maklumat yang membolehkan mereka ini menjurus kepada pusat institusi latihan Jabatan Sumber Manusia itu yang membolehkan mereka berkemahiran dan berfikiran positif bahawa masa depan mereka pun dihargai. Sebab dalam konteks menilai rakyat yang berkemahiran ini, dia ada beberapa perkara. Satunya ialah pendidikan tinggi. Yang keduanya ialah mereka yang berpengalaman dalam pembentukan kemahiran. Dan kedua-duanya perlu diganding baukan supaya dapat menjana kekuatan rakyat yang berkebolehan dalam kedua-duanya sekali. Dia tidak dipandang hina oleh setengah golongan yang mengatakan tahap pendidikan itu yang perlu diutamakan sebelum dia melangkah ke alam yang lebih luas, iaitu alam golongan dalam berumah tangga ataupun mereka yang diiktiraf sebagai rakyat berkebolehan. Yang keempatnya, saya juga mengambil contoh dalam sejarah dunia yang mana Jepun menjana kekuatan kemahiran mereka melalui latihan. Dan ini juga menjadi contoh yang terbaik yang harus diikuti dan diberikan penumpuan atas perkara-perkara yang membolehkan pekerja ataupun rakyat itu dihargai. Dan saya melihat
seperti mana Jepun. Contohnya kalau melihat daripada kemahiran berbahasa mereka dalam bahasa Inggeris, jauh kita lebih baik. Tetapi dalam bentuk latihan kemahiran, mereka lebih jauh tinggi daripada negara-negara yang maju. Dan saya mengambil ruang ini menekankan bahawa kementerian harus berperanan lebih luas, iaitu memberikan maklumat serta memaklumkan di seluruh kawasan-kawasan yang berada di daerah-daerah, supaya mereka-mereka yang lepasan pelajaran yang terkandas ada ruang mereka yang membolehkan mereka juga akan digelar sebagai orang yang profesional dan diiktiraf, serta mereka akan mendapat sedikit maruah dalam pembentukan pendidikan latihan. Dan dengan demikian saya menganggap bahawa untuk memastikan peruntukan 23 million ini harus dan wajiblah mencapai sasaran utama, iaitu pastikan bahawa setiap mereka itu diberi peluang untuk mendapat latihan dan diiktiraf. Bukan saja dapat peluang, diiktiraf. Seperti mana yang saya tengok ILP contohnya, yang lepasan pelajaran pendidikan itu tidak nampak terkesan atas mereka dianugerahkan sijil, kerana kebanyakan syarikat tidak akan memandang mereka sebagai utama yang diberi peluang. Jadi saya mohon dengan ada kebijakan kementerian dan juga kesungguhan kementerian untuk memastikan penyelaraaan peralatan latihan moden yang ada ketika ini, dan juga pembaikan pembangunan bangunan 28 ini terhasil dengan wujudnya penambahan bajet ini. Sekian, Dato' Dr. Pengerusi.